Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa surau serta para jamaah yang sentiasa mudah-mudahan istiqamah dalam mengimarahkan surau Ar-Rahman kita, ya, untuk mengimarahkan solat berjamaah, majlis ilmu, bacaan Yasin dan yang seumpamanya. Alhamdulillah, ya tuan-tuan, berkat Allah kita menyambung tentang tarikh Khulafa Ar-Rashidin, ya, bagi perjumpaan yang kedua. Yang mana perjumpaan yang pertama kita telah bincangkan tentang pengenalan kepada Khulafa Ar-Rashidin dan juga tentang cara ataupun kewajipan menegakkan khilafah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarga baginda terkejut, umat Islam terkejut dengan berita tersebut. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Dan tampil Sayyidina Abu Bakar, ya, meredakan suasana umat Islam selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil dalam bahasa Arab al-awda', kan? Apakah suasana yang berlaku ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya pada malam ini kita akan sambung tentang peristiwa, ya, teks utama saya ambil untuk pengetahuan semualah, kan, saya ambil daripada kitab Siri Sejarah Islam Khalifah Abu Bakar, ya, Fiqh Siyasah Khulafa Ar-Rashidin. Itu jalan bahasa Melayu lah. Selain itu saya merujuk juga kepada Al-Insyirah, ya, dalam kitab bahasa Arab lah, ya, dan juga Tarikh Khulafa Ar-Rashidin serta Tarikh Khulafa, beberapa kitab sebagai tambahan-tambahan maklumat kita supaya perkara yang saya nukilkan, saya sampaikan kepada tuan-tuan dia jadi berfakta serta masak, kan, bukan bersumberkan daripada satu sahaja. Adapun berkaitan dengan peristiwa Saqifah Bani Sa'adah ni, kita maklum dengan peristiwa tersebut, cuma secara ringkas saja, kan. Pada malam ni apa yang berlaku saya nak bawakan supaya kita faham apa yang berlaku di Saqifah Bani Sa'adah. Ini bila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, apa yang berlaku? Yang pertama sekali, ya, ketika wafatnya Rasulullah, jenazah diuruskanlah. Dia bertembunglah di antara dua perkara. Perkara pertama tentang pengganti Rasulullah. Wafatnya Rasulullah, pemimpin Islam pada ketika itu, maka perlu dilantik segera, kan, pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun namanya khalifah, ya, yang
Diguna istilah sebagai khalifah, pengganti, ya, pemimpin, ya, yang menggantikan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentang pengurusan, ya, tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana ya ada tulisan serta pendapat yang menyebabkan kita jadi salah faham kan tentang peristiwa Saqifah Bani Sa'adah. Jadi peristiwa ini yang memulakan perbincangan di Saqifah Bani Sa'adah ini, mana perbincangan ni kita panggil mudah, bahasa mudah ni adalah mesyuarat. Kan, perbincangan, pemilihan untuk memilih siapakah pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun mudah kita dalam orang Melayu kita panggil mesyuarat lah, mesyuarat pemilihan. Mudah begitu. Tetapi dalam Islam dia tidak dipanggil mesyuarat, dipanggil syura. Kan berbeza. Tuan-tuan boleh rujuk, Dr. Faisal pun ada sebut dalam pembentangan beliau, ada video pendek. Tuan-tuan search saja perbezaan syura dengan demokrasi. Ada beza. Ringkasnya, ya, dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'adah ini, ya, syura itu adalah membuat keputusan berdasarkan Al-Quran. Kita timbang melalui Al-Quran, maknanya daripada dalil Al-Quran, daripada hadis, nak buat keputusan yang betul, yang tepat berdasarkan Al-Quran. Adapun demokrasi itu, ya, yang kita panggil mesyuarat, mesyuarat biasalah. Mesyuarat biasa ni membuat keputusan berdasarkan majority. Kan, contoh kalau kehadiran tu 70, so kalau bagi 2 35. Mana kalau 36, kan, 36 lebih satu undi. Bila 36 tu, undian 36 tu yang menang majority. Jadi nak pilih siapa kan? Kan. Contohlah kan kita surau nak pilih pengerusi, ada 3 calon. Jadi calon pertama, kedua, ketiga, siapa yang paling tinggi dia punya undi. Itu mesyuarat yang kita biasa gunalah. Kan? Ataupun syura ni lebih pada itu lagi. Dia melihat kepada Al-Quran dan juga sunnah dalam nak memilih syura ni. Apa yang berlaku ketika selepas wafatnya Rasulullah SAW adalah nak memilih siapa pengganti Rasulullah SAW. Siapa pengganti? Kan? Kita tahu dah jawapan dia sebab sudah berlaku, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Jadi macam mana peristiwa bermula? Dia bermula dengan perhimpunan di Saqifah Bani Sa'adah, iaitu orang-orang Ansar. Dalam nak memilih, ya, setelah berlaku kan, jadi para ulama sirah ataupun sejarah telah menghimpunkan bahawa tiga pendapat dalam pencalonan ataupun pemilihan pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya membawa kepada dipilih Sayyidina Abu Bakar selepas beberapa cadangan yang dikemukakan oleh ketiga-tiga belah pihak ini. Jadi yang memulakan perhimpunan di Saqifah Bani Sa'adah itu adalah golongan Ansar. Jadi tuan-tuan pun tahu kan siapa golongan Ansar? Kan umat Islam yang berada di majoritinya berada di Madinah. Kan itu orang-orang yang membantu. Ansar maknanya golongan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Madinah. Baik. Jadi mereka pun berbincang-bincang sesama mereka, terutamanya ketua mereka ya, nak bincang siapakah yang akan memimpin negara dan umat selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi mesyuarat itu perlu segera. Pemilihan tersebut perlu segera. Sebelum saya pergi kepada pihak
Al-Ansar, ya, para ulama sepakat bahawa, kan, pemilihan perlu diadakan segera kerana urusan siasah ataupun memimpin negara lebih penting daripada urusan mengebumikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menguruskan penting, tetapi bila bertembung dua perkara, mana lebih penting? Kan? Jadi memilih pengganti pemimpin itu lebih penting. Lebih penting. Kan? Menguruskan jenazah juga penting, tapi yang lebih penting pertembungan pada ketika itu adalah memilih pemimpin. Adapun yang menguruskan jenazah Rasulullah adalah Al-Abbas, pakcik Rasulullah, serta Sayyidina Ali dan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tugas Rasulullah wajib diteruskan sekalipun sangat sukar diganti. Kenapa para ulama sirah mengatakan begitu? Kena faham, tidak sama kedudukan Rasulullah itu dengan khalifah, tak sama. Kan Rasulullah itu adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah, yang memimpin manusia berdasarkan wahyu. Adapun oleh kerana baginda Rasulullah adalah nabi yang terakhir, utusan Allah, maka Allah nak mengajarlah dengan wafatnya Rasulullah, la nabiyya ba'dahu, yang kita maklum bahawa tiada nabi lagi lah selepas baginda Rasulullah SAW, maka ya manusialah, mana pada ketika itu sahabatlah, kan, yang akan menggantikan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik kepimpinan itu adalah kepimpinan daripada khulafa ar-rasyidin yang 4 ini. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali. Ya, ridwanullah alaihim. Jadi kepimpinan, tugas dan kepimpinan Rasulullah itu wajib diteruskan. Ya, wajib diteruskan. Ya. Dan sukar diganti kerana tiada siapa yang boleh menandingi baginda sebagai utusan pilihan Allah. Kan? Memilih seorang pemimpin bagi menghadapi situasi yang sangat mencabar amat penting. Ya, bila wafatnya Rasulullah pun, ya, kita tengok, ya, para ulama menyatakan bahawa Rasulullah tidak menentukan, tidak pilih, tidak beri wasiat. Maknanya itu sebagai suatu cara Rasulullah mendidik umatnya, kan? Tidak, kalau Rasulullah tinggalkan, siapa pengganti hari ini, kan, dia panggil apa, pewaris takhta, kan? Kalau kita di apa nama, di Malaysia ni, kan, siapa akan menjadi agung yang seterusnya, siapa akan jadi sultan Selangor yang seterusnya, telah ditentukan siapa pewaris, kan? Kalau ada anak lelaki, kalau di Malaysia, kan, tuan-tuan pun faham, siapa giliran-giliran telah ditentukan. Kalau di Selangor, kalau ada anak lelaki, maka tengku mahkota lah seterusnya, ataupun dipilih. Kalau tak ada anak lelaki, kan, tak ada putera raja, maka ditentukan oleh pihak istana lah, kan. Begitu juga saya tengok dalam sejarah Islam, sejarah Turki juga, mereka menggunakan nama sultan. Juga saya tengok beberapa kerajaan Saljuk, kerajaan Osmaniyah, kerajaan Abbasiyah pun saya tengok, walaupun masih panjang lagi. Jadi mereka juga sampai satu masa mereka tentukan siapa pewaris yang akan nanti bila sultan yang memerintah itu meninggal dunia ataupun wafat, kan, mereka yang telah pewaris itulah akan naik takhta, akan memimpin. Adapun daripada peringkat khulafa ar-rasyidin, pengganti Rasulullah ni selepas kepimpinan Rasulullah, tidak ditentukan. Jadi umat Islam bermilih di tempatnya di Saqifah Bani Sa'adah. Jadi tugas kepimpinan itu tidak tamat dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya diteruskan oleh para khulafa rasyidin, seterusnya bertukar daripada
Khulafa Rashidin kepada Khalifah Bani Umayyah, Abbasiyah, akhirnya dengan Khilafah Utsmaniyah. Baik. Baik. Perhimpunan di Bani Sa'adah ini kan dimulakan oleh golongan Ansar, ya. Mereka berpendapat bahawa dalam kalangan mereka golongan Ansar itu yang paling layak dipilih. Golongan Ansar kata mereka adalah paling layak dipilih kan menjadi khalifah, ya, ketua negara pengganti Rasulullah. Kerana apa? Kerana mereka telah berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh pengorbanan yang diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diwahyukan dalam Al-Quran. Jadi Ansar kata ataupun mereka berpendapat bahawa mereka adalah yang paling layak. Paling layak, kita kata afdal lah. Kan? Kemudian bila Muhajirin pun dapat maklumat bahawa golongan Ansar sedang berbincang-bincang, dia jadi panas. Ketika itu, mana suasana, kita katalah bahasa mudah, suasana politik pada ketika itu, ya, kan, menjadi tegang bila ada perbincangan tu. Nak pilih siapa ni? Nak pilih siapa? Maka golongan Muhajirin pun mengeluarkan pandangan mereka bahawa mereka yang Muhajirin paling layak juga kan menjadi khalifah, kerana mereka merupakan golongan yang pertama, al-awwalin ataupun al-awwalun, mereka yang mula-mula masuk Islam. Muhajirin kan daripada Mekah, bersama-sama susah payah berada di Mekah berdakwah kan, semenjak daripada permulaan Islam dan menghadapi ujian dahsyat ketika di Madinah kan, ramai yang mati kan. Kalau tengok sejarah 13 tahun di bumi Mekah, mereka pun kata mereka paling layak. Jadi bila ada dua pandangan ini, keadaan menjadi tegang, kata ulama sejarah. Keadaan menjadi tegang, ya, keadaan menjadi tegang. Kemudian satu kumpulan lagi, iaitu Ahlu Bait, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menegaskan bahawa ketua negara hendaklah daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu mereka mencalonkan Sayyidina Ali kerana ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kelebihan Sayyidina Ali dan tugas yang diserahkan kepadanya ketika hidup ataupun hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan Ansar, siapa calon mereka? Calon mereka adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Golongan Muhajirin mencadangkan Sayyidina Abu Bakar pada peringkat awal, kan? Jadi tegang, kan? Jadi tak adalah sampai, kalau pada hari ini kita ada dengar sampai campak kerusi, baling kerusi, patah meja dan seumpama dengannya, bergaduh, bertumbuk dan seumpama dengannya, kan? Kan kita pun mungkin dengar nak pilih pemilihan AJK masjid pun sampai bertumbuk, kan? Kan ada kalau bahagian masjid ketika kan taklimat taklimat pemilihan AJK masjid dan surau pada tahun bila saya tak ingat. Masa tu taklimat diadakan di Masjid Kajang, dipanggil semua pengerusi setiausaha, kan, bagaimana nak buat pemilihan AJK surau ni, masjid ni. Kena macam mana dia punya SOP dia, macam mana, kan? Ada pencalonan, nak pilih tu pencalonan pengerusi, ada calon pengerusi, timbalan pengerusi AJK saja, kan? Ada kemudian setiausaha, kan, dilantik boleh pilih, ada cara-cara nak pilih supaya semua puas hati. Tak adalah berlaku kalau ada berlaku, kan, kalau ada berlaku perbalahan, serahkan kepada pejabat agama, kan? Ada beberapa tempat lah yang panas, kata pihak itu dalam pemilihan masjid lah, kan? Kan?
Baik. Adapun pemilihan khalifah Sayyidina Abu Bakar ini, itu daripada peringkat sebelum terpilihnya Sayyidina Abu Bakar itu ada 3 cadangan. Kan? Dia jadi gempar lah, ataupun suasana itu jadi tegang di Saqifah Bani Sa'adah itu. Lalu tampil Sayyidina Abu Bakar, ya, tampil Sayyidina Abu Bakar meredakan suasana itu, ya. Mana kalau tampil Sayyidina Abu Bakar, saya mudahkan cerita, mana tampil Sayyidina Abu Bakar meredakan keadaan itu. Ya, tampilnya Sayyidina Abu Bakar tu bukan Sayyidina Abu Bakar nak tunjuk dia jadi seorang, maknanya dialah yang layak, tidak. Tapi bila tengok keadaan itu, ya, Sayyidina Abu Bakar tampil lalu memuji golongan Ansar, ya, memuji, kan, ya, memuji golongan Ansar. Dia kata mula-mula kau tak tampil Sayyidina Abu Bakar, ya, dikendorkan, disebut dapat dikendorkan keadaan yang tegang itu, dapat dikendorkan, dan perasaan asabiyah. Asabiyah ni golongan muhajirin lah. Kan muhajirin kata mereka ni Quraisy. Mereka ni Quraisy, mereka ni bangsa Quraisy. Mereka lebih layak berbanding Ansar ni. Jadi timbul kat situ ada asal ni, mana perkauman bangsa, kan, yang lebih layak ni Quraisy ni, kan. Walaupun maknanya dengan hujah mereka, ada hadis Nabi al-a'immatu min Quraisy, hadis yang pendek, ada panjang lagi sebenarnya hadis tersebut, ya. Dalam kitab Tarikh Khulafa al-Insyirah pun ada sebut hadis-hadis tersebut. Kan, saya tak nyatakanlah dalam pada masa kita yang terhad ini, kan. Jadi dengan sokongan golongan Ansar pun mereka sokong dengan hadis, kan. Golongan Muhajir pun sokong dengan hadis. Lalu tampil Sayyidina Abu Bakar, ya, untuk mengendurkan keadaan itu, ya. Pada ketika itu sehingga perangai, ulama sejarah mengatakan sehingga perangai jahiliyah, ya, maknanya kira perangai lama ketika jahiliyah tu terzahir secara tidak langsung, kan, perangai jahiliyah ketika mereka belum dipimpin oleh Rasulullah itu, perangai lama itu terzahir, timbul balik, ya. Pada kalau kita tengok sirah, kan, ketika satu peperangan, bila perangai jahiliah tu timbul balik, sebab apa? Sebab dipetik, istilah kita kan nak mudah faham kan, dipetik oleh Abdullah bin Ubay. Dia sengaja petik, jadi berbalah, jadi terzahir perangai. Lalu Rasulullah tegur, adakah kamu nak kembali kepada perangai jahiliah dulu? Jadi mereka pun tersedar, mereka tersilap, mereka kembali untuk berbaik semula dan juga menguatkan lagi ukhuwah di kalangan umat Islam. Jadi dalam peristiwa memilih khalifah ni, siapa pengganti Rasulullah ni, kalangan Muhajirin, ya, mereka kata kami adalah daripada Quraisy, kami yang lebih, bangsa kami yang lebih layak berbanding Ansar. Jadi kat situ terzahir ataupun timbul perangai jahiliyah yang telah melupakan, ya, setengah pihak kepada, ya, akhlak musyawarah dalam Islam. Dia terzahir, kan. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun menunjukkan ketokohan beliau sebagai seorang pemimpin. Lantas beliau telah menyampaikan khutbah. Bagi mana ucapan lah, khutbah ni kita mudah faham bahawa khutbah Sayyidina Abu Bakar menyampaikan khutbah, iaitu nasihat, ya, yang menenangkan keadaan setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan selayak-layaknya, kan. Baik.
Kata Sayyidina Abu Bakar, "Inna Allah qad ba'asa fina rasulan ila khulqi syahidan ala ummatihi liya'buduhu wa yuwahhiduhu wa hum ya'buduna min dunihi wa hum ya'buduna min dunihi alihah wa hum ya'buduna min dunihi alihatan syatta min hajarin wa hashabin ya fa'azama 'alal arab ayatsraku dina abaihim." Maksud dia apa? Allah telah melantik di kalangan kita rasulnya kepada makhluknya menjadi saksi terhadap umatnya agar beribadat kepadanya, iaitu beribadat kepada Allah. Maknanya kalau nak daripada sini mereka faham, kita tak faham lah kan. Tapi maknanya saya nak nukilkan ucapan ini bila dilontarkan kepada orang Arab ni. Jadi kita kan dah Allah telah utus kepada kita seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad, kan? Yang kita menjadi saksi terhadap bagi Rasulullah, dan Rasulullah menjadi saksi kepada umatnya, kan? Rasulullah suruh kita beribadat kepada Allah. Maknanya mengabdikan diri kepada Allah. Yang sebelum ni di kalangan Muhajirin Ansar ni mensyirikkan Allah, menyembah berhala. Bila mana faham begitulah, ya. Dan mengesakannya dari segi ketuhanan dalam keadaan mereka menyembah kehadapan yang lain daripadanya, dengan menghadap Tuhan-Tuhan yang banyak daripada batu dan kayu. Dia menyembah berhala lah, kan? Sebelum ni kan mereka jahiliah, mereka musyrik, menyembah berhala, kan? Sembah Tuhan Lata, Uzza, Manat. Itu nama-nama Tuhan Hubal, kan, di Mekah dulu. Orang-orang Ansar ni dulu, Aus dan juga Hazraj, berbalah 125 tahun. Datangnya Islam, mereka bersaudara, kan? Mereka boleh lupakan perbalahan, pergaduhan 125 tahun dengan datangnya Islam. Gitulah, kan? Kalau nak tengok balik, kita faham gitu. Maka menjadi suatu perkara yang besar dan sukar kepada bangsa Arab untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka, iaitu mereka menyembah berhala dululah, kan? Bila mereka sudah Islam sekarang ni, kan, mana pada ketika peristiwa mereka pilih ni, kan, dulu mereka hina ketika mereka dalam keadaan musyrik. Bila mereka Islam, mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu permulaan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, fahasallahu muhajirina awwalin min qaumihi bitasdiqihi wal muwasat lahu wa sabru ma'ahu ala syiddatin, ya. Allah memilih secara khusus kalangan para muhajirin yang terawal. Mereka terdiri daripada kalangan kaum baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama mempercayainya, mempertahankannya serta bersabar. Ini kelebihan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar puji golongan muhajirin ni bersama-sama dengan Rasulullah. Ni wahai kira korang muhajirin ni, kita bahasa sekarang kan, korang muhajirin, ya, maknanya mengingatkan balik, kan? Yang pertama mempercayai baginda, mempertahankan Islam, bersabar ketika pemimpin Quraisy diuji, kan, diseksa, kan, dibunuh oleh orang pemimpin Quraisy musyrik, kan, menghadapi kejahatan kaumnya yang membohonginya, yang membohongi Rasulullah. Ketika semua orang yang ingin menentang dan berpaling tidak mahu mengikutnya, menjadikan mereka tidak gerun kerana sedikitnya jumlah. Ni korang wahai muhajirin, dulu masa ketika sikit, ya,
Mana nak ikut? Tengok sekarang kan ramai orang yang menentang Abu Sufyan sekarang Islam. Kita dah faham kan, selepas Fathu Mekah Abu Sufyan Islam. Pemimpin Quraisy dulu yang menentang Abu Jahal yang dah matilah. Sekarang ada di kalangan mereka pemimpin mereka Abu Sufyan dah Islam. Maknanya itu kelebihan. Sayyidina Abu Bakar kata itu kelebihan golongan Muhajirin. Jumlah pengikut dan ramainya orang yang benci. Pengikut sedikit, yang benci ramai. Peringkat awal dulu. Maka kalangan mereka Muhajirin menjadi orang yang ulung menyembah Allah sahaja di bumi ini. Ya. Di kala itu, pada ketika peringkat awal dakwah tu. Mereka lah penolong dan keluarganya dan orang-orang yang paling berhak mengendalikan urusan umat selepas wafatnya Rasulullah SAW. Tidaklah golongan yang menentangnya melainkan orang yang zalim. Kamulah wahai kalangan Muhajirin, pembantu dan keluarga Rasulullah SAW dan orang yang layak menjadi pemimpin selepasnya. Tidaklah menentangnya melainkan orang yang zalim. Maknanya kalau ada yang menentang pun maknanya orang yang zalim. Kan, tapi dah ramai kan yang masuk Islam, yang menjadi pendokong, penolong kepada agama Islam. Itu ucapan Sayyidina Abu Bakar kepada golongan Muhajirin. Maknanya tidak memihak kepada Muhajirin. Dia puji kebaikan, kelebihan orang-orang Muhajirin. Kemudian orang Ansar pula, ya, wa antum ya masyaral Ansar, kan, kamu pula wahai golongan Ansar adalah kalangan yang tidak boleh dinafikan kelebihan dari segi agama dan yang terawal juga menganut Islam. Allah telah mengisytiharkan keredaannya terhadap kamu menjadi penolong yang ulung kepada perjuangan menegakkan agama dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai dalam kalangan isteri baginda, terdiri dalam kalangan kamu dan ramai dalam kalangan sahabatnya, juga terdiri dalam kalangan kamu. Tiada yang lebih daripada kamu selepas golongan Muhajirin. Maka sewajarnya pemimpin utama daripada kalangan kami, para Muhajirin, dan para jemaah menteri daripada kalangan kamu pula wahai golongan Ansar. Di perkara ini tidak diliputkan keputusan mesyuarat dan tiada sesiapa yang dapat mengatasi kamu. Ini itu pun kelebihan yang ada pada golongan Ansar. Tidak dinafikan. Dua-dua pihak tidak dinafikan hak mereka. Kan? Jadi ucapan tadi ia telah menenangkan keadaan kedua-dua belah pihak, terutamanya daripada golongan Ansar dan juga golongan Muhajirin. Kan? Dan menghilangkan pertelingkahan. Seterusnya Sayyidina Abu Bakar mencalonkan Sayyidina Umar dan Abu Ubadah menjadi khalifah. Itu permulaan dia gitu. Kan? Kemudian Sayyidina Abu Bakar yang mencalonkan Sayyidina Umar dan juga Abu Ubaidah, kan, menjadi khalifah. Tiba-tiba kedua-dua individu itu bangun, ya, lalu mencalonkan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian diikuti oleh pemimpin dalam kalangan para sahabat Ansar dan Muhajirin. Maknanya bila dicalonkan Sayyidina Umar dan juga Abu Ubaidah, mereka pun faham Sayyidina Umar juga Abu Ubaidah juga seorang pemimpin yang hebat, sahabat yang hebat. Kan? Mereka jelas ciri-ciri yang ada pada Sayyidina Umar juga Abu Ubaidah. Lalu kedua-dua calon itu mencalonkan Sayyidina Abu Bakar pula. Kerana apa? Nanti kita tengok kenapa. Kan? Jadi bila dicalonkan begitu, mana kita faham Sayyidina Abu Bakar tu calon ketiga lah kan. Kan? Bila kita tengok kalau kita dalam meeting tu, maknanya ni calon ketiga lah kan. Calon pertama Sayyidina Umar, calon kedua
Sayyidina Abu Ubaidah, kemudian kedua-dua mencalonkan. Ataupun kalau kita boleh faham Sayyidina Abu Bakar itu calon ketiga, ataupun kita faham maknanya kedua-dua tadi itu tarik diri mencalonkan Sayyidina Abu Bakar. Begitulah kan proses dia. Bila telah dicalonkan Sayyidina Abu Bakar, maknanya Sayyidina Abu Bakar lebih layak menjadi khalifah berganti Rasulullah. Lalu golongan Ansar melihat mereka beri bai'ah, beri persetujuan. Ya, mereka terima. Ya. Kalangan para sahabat di kalangan golongan Ansar terima. Golongan Muhajirin terima juga. Ya. Maka Sayyidina Abu Bakar pun diisytiharkan menjadi khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pelantikan Sayyidina Abu Bakar tu dia belum terima. Kan dalam kitab tarikh ni kata mereka bai'ah selepas daripada ambil masa nak terima. Tapi mereka tetap berbai'ah. Tapi bukan pada ketika hari. Ya, peristiwa Saqifah Bani Sa'adah tu berlaku pada hari yang sama kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Isnin juga. Pada hari yang sama wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari Isnin tu ahli bait, golongan ahli bait, mereka bertegas dengan ketua negara hendaklah daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Calonnya Sayyidina Ali. Kan? Tapi bila telah disyurakan, dia masih lagi tak dapat menerima. Tapi selepas daripada beberapa masa, tidak dinyatakan berapa lama, tapi mereka ambil masa, mereka pun berbai'ah bahawa Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah yang pertama selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat situ tidak ada majoriti. Mereka melihat daripada hadis-hadis yang mereka ketahui, dan mereka melihat ciri-ciri yang ada pada Sayyidina Abu Bakar dengan dipanggil apa? Indikator ukuran-ukuran yang ada pada diri tubuh berdiri Sayyidina Abu Bakar. Kan? Dan perkara tersebut ada dalam hadis. Antaranya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar pernah, kan, indikator tu, mana penunjuk arah tu, penunjuk isyarat-isyarat tu, Rasulullah pernah menggantikan imam. Kan? Sayyidina Abu Bakar pernah menggantikan ataupun pernah menjadi imam menggantikan Rasulullah SAW. Tapi itu bukan syarat inilah pengganti, tidak. Tapi indikator itulah menjadi kenapa Sayyidina Abu Bakar itu dipilih. Mereka bersetuju untuk pilih. Kan? Yang Ansar tadi kata Ansar lebih layak, Muhajirin kata lebih layak. Jadi daripada bila Sayyidina Abu Bakar akan ada penanda aras tu, kan? Kemudian Sayyidina Abu Bakar ni orang yang menemani Rasulullah ketika hijrah, dan beberapa indikator lain lah, penanda-penanda aras yang lain. Sebab itu mereka pun bersetuju. Dia tidak majoriti. Mereka tengok apa Al-Quran dan Sunnah, tengok daripada hadis. Dan juga hadis juga ada yang mengatakan al-a'immatu min Quraisy, mereka tengok juga. Maknanya di kalangan para sahabat Muhajirin Ansar itu ada ilmu, kemudian iman. Maknanya masalah golongan Ansar itu ada lebih layak ketepikan. Iman diutamakan. Dalam mengutamakan iman tu mestilah ada ilmu. Ya, mestilah mereka ada ilmu. Ilmu mereka berdasarkan dengan Al-Quran, berdasarkan dengan hadis, dan juga mereka melihat kehidupan Sayyidina Abu Bakar itu sendiri, ciri-ciri yang ada pada Sayyidina Abu Bakar itu. Jadi mereka menerima Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Baik.
Ibnu Khaldun menyatakan, ya, pandangan-pandangan sejarawan Islam ni, kata Ibnu Khaldun rahimahullah menyatakan, ya, keputusan memilih Sayyidina Abu Bakar itu daripada kalangan Muhajirin dan Quraisy dilihat dari segi ilmu politik. Kan? Maknanya bukanlah kerana Muhajirin juga Ansar itu, tapi melihat kepada ketokohan Sayyidina Abu Bakar adalah paling layak memimpin negara kerana kematangan dan ilmunya melebihi orang lain serta mereka daripada kalangan Quraisy. Itu sebab, kan, mereka buat keputusan tu bersetuju dengan pemilihan Sayyidina Abu Bakar tu ketokohan. Dan juga daripada hadis tu, al-a'immatu min Quraisy, ilmunya kat situ. Yang kedua, pemimpin dalam kalangan adalah yang dominan, paling kuat pengaruh dalam masyarakat Arab sehingga mempunyai kehebatan dalam menghadapi cabaran dalaman dan luaran pada ketika itu. Cabaran dalaman, itulah, cabaran dalaman adalah timbul perangai jahiliah di kalangan Muhajirin. Kata Muhajirin lebih layak, Ansar lebih layak. Itu cabaran dalaman. Jadi Sayyidina Abu Bakar mampu, ya, meleraikan keadaan yang panggil apa pada ketika itu, keadaan yang genting lah, nak pilih siapa ni, kan? Jadi sebab itu Sayyidina Abu Bakar lebih layak. Dan situasi umat Islam waktu itu terlalu awal untuk diserahkan jawatan yang besar kepada sesiapa selain daripada Sayyidina Abu Bakar. Dan mungkin juga kita boleh tengok seniority lah, kan? Kalau tuan-tuan ingat lagi perbincangan kita berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad peperangan Hunain. Perang Hunain di antara tentera Islam yang dipimpin Rasulullah dengan Bani Hawazin dan juga Bani Saqif. Malik bin Auf, seorang muda berumur 30 tahun, pemimpin musyrik lah, kan? Dan dia ada punya senior dia Duraib berumur 100 tahun lebih, berpengalaman, sudah berumur, buta, tapi pandangan dia sangat bernas. Dia berpengalaman, tapi Malik bin Auf tak terima pandangan dia, kan? Nasihat dia kepada Malik, dia kata dia buta, tapi dia kata medan Hunain ni tak sesuai berperang ni, sebab tanah dia lembut, nanti kuda-kuda dia tak kuat ni, maknanya mudah kalah. Kemudian saya dengar suara, walaupun dia buta, dia dengar suara haiwan, dia dengar suara kanak-kanak. Kenapa ada suara-suara kanak-kanak haiwan ni? Malik bin Auf kata, saya arahkan mereka bawa sekali harta, binatang, keluarga, supaya bagi semangat, ya. Duraib kata, hantar mereka balik, ni haiwan-haiwan ni bawa balik. Kalau kamu kalah, kamu akan selamatkan mereka, harta dan juga keluarga kamu ni. Kalau kamu menang, mereka boleh datang bagi tepuk tangan lah, ucap tahniah. Kata, sudahlah, kau sudah tak boleh kau Duraib sudah nasihat kau tak boleh terima dah, sebab engkau dah lanjut usia. Dia tak terima juga, teruskan dengan cadangan dia. Akhirnya kalah, ya, mereka berpecah, ya. Kumpulan Bani Hawazin, Bani Saqif berpecah 3. Satu kumpulan pergi ke Autas, satu kumpulan pergi ke Nakhlah, satu kumpulan balik ke Taif, dan akhirnya kalah. Dan harta rampasan diperoleh oleh Rasulullah dengan bilangan yang banyak, diagihkan kepada golongan Muhajirin, dilebihkan kepada golongan Muhajirin. Orang Ansar tak dapat.
Itu musuh Islam lah, kerana pandangan senior tidak diambil peduli. Kita dalam Islam ni tengok ada meraihkan, ada pandangan senior sebab mereka ada pengalaman, kan, dan ada melihat kepada ketokohan dan sebagainya berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi itulah dia peristiwa Saqifah Bani Sa'adah yang hari ni kan, kalau kita nak buat pemilihan tu dengan cara mesyuarat, sebenarnya syura tu lebih besar lagi. Ya, syura tu memilih, ya, membuat keputusan, bukan setakat memilih, membuat keputusan berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Adapun yang kita faham mesyuarat tu kan, mesyuarat ataupun mesyuarat sama ada pemilihan LJK, membuat keputusan, mesyuarat buat keputusan itu berdasarkan majoriti. Maknanya syura tu lebih besar lagi pada keputusan majoriti. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita berkaitan dengan peristiwa Saqifah Bani Sa'adah itu, ya, dapat mencerahkan lagi sejarah kita tentang sejarah Islam serta perkara-perkara dalam urusan kehidupan kita selanjutnya lah. Dan sekadar ini dahulu perbincangan kita, ya, pada malam ini, dan saya memohon kemaafan sekiranya berlaku kelemahan kekurangan dalam penyampaian pada malam ini. Ya, saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan akan datang kita akan sambung dengan pengenalan Sayyidina Abu Bakar. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nusina. Allahumma zidna ilma. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nusina. Allahumma zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.